Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Henti ganggu MP dan aktivis pembangkang. Tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Polis Diraja Malaysia PDRM yang dilihat begitu rakus mengganggu Ahli Parlimen Pakatan Harapan menarik perhatian Ahli Parlimen ASEAN. Mereka menerima gangguan hanya kerana menjalankan tanggungjawab sebagai Ahli Parlimen demi menegakkan keadilan dan tadbir urus baik. Baru-baru ini, Ahli Parlimen ASEAN mengeluarkan satu kenyataan menggesa pihak berkuasa Malaysia menghentikan gangguan terhadap Ahli Parlimen pembangkang dan membenarkan mereka menunaikan kewajipan mereka sebagai wakil rakyat. Mereka yang terbabit termasuk Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok, Mazli Malik Simpang Renggam, Maria Chin Abdullah Petaning Jaya dan Fahmi Fazil Lembah Pantai serta puluhan aktivis kerana turut serta dalam perhimpunan anti rasuah pada 22 Januari lalu. Membimbangkan bahawa Malaysia meneruskan penggunaan jentera kerajaan untuk mengganggu dan menakut-nakutkan suara pembangkang termasuk Ahli Parlimen sebagai sebahagian daripada percubaan untuk menutup mulut mereka, kata Risa Hontiveros, Ahli Parlimen Filipina dan Ahli ASEAN Parliamentarians for Human Rights APHR. Reaksi kerajaan terhadap tunjuk perasaan aman yang sah yang meminta accountability dalam jawatan awam tidak seharusnya dengan mengganggu mereka yang berdemonstrasi, sebaliknya menyiasat kebimbangan mereka. Menuntut kebertanggungjawaban dan jawapan untuk dakwaan rasuah adalah penting dalam demokrasi dan pihak berkuasa tidak boleh menghalangnya. Antara yang disoal siasat oleh polis ialah Ketua Pemuda Amanah Nasional Hasbi Muda. Apakah dosa besar mereka? Mereka yang terbabit dalam demonstrasi yang digelar protes tanda pagar tangkap Azam Baki menyaksikan seramai kira-kira 500 orang berkumpul di Kuala Lumpur pada 22 Januari dengan polis menutup jalan raya di Ibu Negara dan mengerahkan truk anti-rusuhan. Demonstrasi tersebut yang terdiri daripada golongan muda menuntut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki disiasat kerana memiliki jutaan saham di syarikat yang senarai awam yang boleh menjejaskan integriti badan tersebut. Hasbi Muda menegaskan beliau memilih untuk menjawab di mahkamah ketika disoal siasat polis susulan perhimpunan aman tersebut. Beliau mempersoalkan kewajaran proses siasatan terhadap peserta demonstrasi itu sedangkan suspek sebenarnya ialah Azam Baki. Yang jadi suspek jenayah adalah Azam Baki, tapi yang disoal siasat adalah anak-anak muda yang mendesak supaya suspek jenayah disoal siasat. Apa sudah jadi Malaysia? Patutlah indeks persepsi rasuah merudum, katanya. Melihat indeks persepsi rasuah CPI negara ini yang merudum, rakyat menuntut ketelusan dan accountability SPRM serta reformasi institusi yang sebenarnya. Dalam laporan tahunannya, Parliamentarians at Risk diterbitkan pada akhir 2021, APHR mendapati gangguan undang-undang terhadap Ahli Parlimen pembangkang di Malaysia telah meningkat dalam kadar yang membimbangkan bersama tindakan keras terhadap kebebasan bersuara. Kami berdiri demi solidariti dengan rakan-rakan Ahli Parlimen kami dan mengingatkan kerajaan Malaysia bahawa pasukan polis harus digunakan bukan untuk mengganggu dan menakut-nakutkan pengkritik kerajaan tetapi untuk melindungi dan menghormati hak rakyat untuk membantah dan kebebasan bersuara. Pihak berkuasa mesti segera menamatkan ancaman ini dan menggunakan jentera kerajaan untuk memastikan mereka yang berada dalam jawatan awam bertanggungjawab kepada rakyat, kata Hontiveros. Sebelum penyokong kerajaan kata, jiran jangan campur tangan urusan dalam negara Malaysia. Anda cermin diri dahulu. Malaysia banyak terlibat dalam urusan negara-negara lain kerana merasa bertanggungjawab sama ada sebagai manusia, umat Islam mahupun sebagai jiran. Kalau pemimpin negara kita enggan mendengar nasihat negara jiran, jangan salahkan mereka jika pelabur lari ke sana seperti yang sedang berlaku sekarang. Rakyat merana jika kerajaan jadi keras sumbang.